Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Seri Pahang, yang mana keputusan berakhir dengan seri 1-1. Kalau kita lihat kepada perlawanan ini, pasukan Selangor lebih kepada kawalan bola, ball position yang sangat bagus dan mereka sangat eager untuk menyerang dan juga mencari gol. Tetapi apakan daya apabila pasukan Seri Pahang yang bermain more to defensif, yang lebih kepada corak bertahan dan mempunyai struktur bertahan yang bagus, mereka sangat kompak, berdisiplin, komunikasi yang bagus dan mereka berjaya untuk mengelakkan melakukan kesilapan-kesilapan yang kecil, telah membuatkan keputusan mereka berakhir dengan 1-1. Dan kalau kita lihat juga kepada corak permainan pasukan Seri Pahang, mereka lebih kepada sit deep dan lebih kepada counter attack dengan menggunakan Kepa Sherman sebagai lone striker di bahagian hadapan untuk beat pertahanan pasukan Selangor yang bermain dengan high line ataupun lebih kepada flat defending dengan dua centre back, iaitu Syarul Nazim dan juga Yazan sahaja yang berada di belakang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor dahulu. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah daripada segi midfield mereka punya peranan yang dimainkan oleh Nur dan juga dimainkan oleh Alex, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya telah memberikan satu dimensi yang bagus kepada bahagian tengah pasukan Selangor dari segi ball position, daripada segi create chance, daripada segi menggerakkan bola dari satu transisi ke satu transisi. So kita boleh lihat Nur yang diletakkan bergandingan dengan Alex pada perlawanan ni. Nur adalah typical player yang lebih banyak bergerak di dalam padang. Apa yang saya suka tentang Nur ni adalah dari segi positioning beliau, yang mana kita boleh lihat apabila bola tidak berada di kaki beliau, beliau akan mencari ruang ataupun space untuk melempakkan diri beliau bagi membina option ataupun mencipta peluang-peluang kepada pasukan Selangor untuk menggerakkan bola ataupun untuk passing kepada bahagian-bahagian mana. So apabila Nur banyak bergerak daripada satu posisi ke satu posisi, pasukan Selangor akan banyak peluang untuk ataupun banyak ruang dan juga banyak pilihan untuk mereka melakukan passing. Jadi senanglah untuk pasukan Selangor menukar arah dari satu sudut ke satu sudut ataupun membuka game menjadi lebih wide ataupun bermain dengan lebih narrow dalam small space dan sebagainya. So positioning yang dimainkan oleh Nur ni adalah satu peranan yang penting untuk memastikan kawalan bola dan juga ball position yang dimainkan oleh pasukan Selangor adalah lebih teratur dalam fasa menyerang. Dan dalam pada masa yang sama, Nur ni juga apabila bola ada dekat kaki dia, dia cepat untuk release the ball. Bermaksud dia cepat untuk lepaskan bola, dia tak hold bola terlalu lama, dia tak pegang bola dengan terlalu lama, dia cepat untuk melakukan quick decision untuk pasukan Selangor bergerak dari bawah ke atas dengan lebih laju dan lebih pantas untuk penetrate ataupun mencipta gerakan serangan ke arah gawang pasukan Seri Pahang. Itu yang saya suka lah tentang Nur ni. Dia memberi variation dan juga mencipta option pilihan bagi pasukan Selangor melakukan transisi dan juga melakukan banyak passing lah di kawasan tengah. Manakala untuk Alex pada perlawanan ni, boleh saya katakan beliau adalah player yang sangat cemerlang as a holding midfielder. Contribution dia bukan hanya lebih kepada menyerang, dia juga bagus daripada segi cover bahagian midfield, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Alex dia selalu untuk drop deep di antara bahagian centre back lah, antara Yazan dan juga Syarul Nazim. Tetapi dia bukannya duduk bawah dari antara Yazan dengan Syarul Nazim tu, dia akan duduk di atas Yazan dan juga Syarul Nazim. Bermaksud di sini Yazan, di sini Syarul Nazim. Jadi Alex akan duduk di kawasan sentral pasukan Padang untuk memastikan yang dia boleh beri coverage sekiranya pasukan Seri Pahang melakukan counter attack, dan dalam pada masa yang sama dia juga boleh membantu attacking phase pasukan Selangor dengan bermain as a deep lying playmaker sekiranya dia berada di kawasan tengah dan lebih berada di kawasan sendiri pasukan
Selangor, dia akan banyak melakukan quick switch play dengan hantaran-hantaran jauh lah. Sebab apa? Sebab Alex ni dia ada ability daripada passing dan juga vision yang bagus, so dia punya long ball passing memang accurate lah. Tetapi dalam perlawanan ni juga kita boleh lihat yang sebenarnya Alex bukan sahaja boleh bertindak sebagai defense, tetapi dia mempunyai ancaman yang sangat berbahaya kepada pasukan lawan sekiranya beliau berada berhampiran dengan kotak penalti ataupun berhampiran dengan D-box, ataupun sekiranya dia masuk di dalam D-box. Yang mana kita boleh tengok Alex, sebab pasukan Selangor semalam lebih kepada ball position, lebih kepada menyerang, maka kita boleh nampak yang Alex pun dia eager untuk naik dan juga membantu bahagian pasukan serangan pasukan Selangor lah. Dan kita boleh nampak yang bila dia naik masuk ke dalam D-box ataupun berada berhampiran dengan D-box, maka Alex ni boleh memberi ancaman daripada segi percubaan long range punya shooting lah. Dan semalam dalam satu kotak penalti dia berjaya buat ke ball tetapi tidak terlalu bahaya, bola direct ke Zarif Irfan, goalkeeper Seri Pahang, dan dia ada melakukan satu volley yang di save oleh Zarif Irfan. So bermaksud di sini kemungkinan kalau Tan Chee Ho mengubah corak permainan Alex untuk diletakkan sebagai as a number 10 ataupun attacking midfielder dan bergerak lebih bebas dalam situasi menyerang, kemungkinan kebijaksanaan dan juga kreativiti Alex boleh diguna pakai dengan lebih baik untuk membantu bahagian serangan pasukan Selangor dalam fasa menyerang. Sebab apa? Sebab nampak dia lebih berbahaya ketika berada di bahagian hadapan ataupun berhampiran dengan kawasan lawan, dan dia juga boleh cipta peluang-peluang dengan passing accurate yang bagus dan juga vision yang bagus. So kalau letak dia main number 10, dia takkan ada burden ataupun beban yang banyak untuk cover bahagian belakang lagi kan. So mungkin dia boleh fikir untuk attack sahaja tanpa perlu untuk memikirkan sangat bertahan sekiranya bermain sebagai attacking midfielder. Itu adalah saranan sahajalah. Tetapi itulah contribution yang diberikan oleh Alex kepada bahagian midfield pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan ni, mereka juga menggunakan Faisal Halim lebih kepada free roll. Bermaksud Faisal Halim digunakan sama ada dia kadang-kadang dia main kanan, kadang-kadang dia main kiri. Tetapi Faisal Halim ni dia tak diletakkan dalam posisi untuk exploit pasukan lawan punya teritori ataupun kawasan pasukan lawan punya teritori di kawasan wide area. Sebaliknya pasukan ataupun Selangor menggunakan Faisal Halim ni lebih kepada link up player, iaitu beliau akan lebih kepada masuk ke bahagian tengah untuk melakukan penetration di kawasan half space. Sebab apa? Sebab pasukan Selangor cuba untuk menggunakan Faisal Halim ni untuk penetrate compact ataupun orang kata apa, ruang-ruang yang kecil yang orang kata apa, yang ada di kawasan Seri Pahang. Sebab nak masuk ke kawasan wide area ataupun nak masuk ke kawasan tengah agak sukar sebab bahagian pertahanan Seri Pahang agak compact dah. So Faisal Halim diberikan peranan lebih bebas untuk masuk lebih kepada bahagian tengah untuk mencipta gerakan-gerakan dalam narrow space untuk bertindak sebagai connector antara satu bahagian ke satu bahagian lah, untuk dia cuba penetrate walaupun dalam ruang yang sempit, dia cuba untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Dan benda ni diguna pakai lebih kepada untuk Faisal Halim dijadikan sebagai assister. Bermaksud untuk Faisal Halim yang mencipta peluang kepada pasukan Selangor untuk menjaringkan gol. Bukannya Faisal Halim yang menjaringkan gol, tetapi dia yang mencipta peluang kepada pemain-pemain Selangor yang lain untuk menjaringkan gol. That is a good thing lah. Sebab apa? Sebab Selangor cuba untuk memecahkan blok pertahanan pasukan Seri Pahang dengan penggunaan Faisal Halim yang bertindak lebih bebas dan lebih narrow kepada half space punya corak permainan. So that is a good thing tentang pasukan Selangor punya tactical. Tetapi sayanglah, sebab apa? Sebab still lagi sukar juga nak beat pertahanan Seri Pahang ni, sebab Seri Pahang memang sangat-sangat compact dan sangat-sangat berdisiplin dan sangat bagus daripada segi communication untuk mereka halang gerakan-gerakan yang dicipta oleh pasukan Selangor. Itu yang kedua yang saya suka lah. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Selangor ni, kalau kita lihat kepada combination play, memang pasukan Selangor banyak kali mereka attack belah wide area pasukan Seri Pahang. Tetapi kelemahan, kita akan masuk kelemahan sebab benda ni berkait. Kelemahan
pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah bila mana mereka penetrate ataupun mereka masuk ke wide area pasukan lawan, mereka dah bermain dengan bagus. Cumanya daripada segi delivery ball, banyak hantaran-hantaran yang dilakukan kepada bahagian di box ataupun mencari pemain-pemain Selangor di dalam kotak penalti, kebanyakannya final passing tu tak ada orang yang sambut. Bermaksud delivery ball dah bagus tapi tak ada receiver, tak ada orang yang nak menyambut hantaran tersebut. Dan benar ni juga adalah faktor kenapa pasukan Selangor punya gameplay ataupun pasukan Selangor punya corak menyerang agak senang dipatahkan sebab tak ada orang yang nak sambut. Jadi overload of numbers of player di dalam D-box ataupun positioning player yang berada di dalam D-box sebenarnya menjadi persoalan. Siapakah player Selangor yang berada dalam D-box yang ingin menyambut hantaran-hantaran tersebut, dan bagaimanakah Selangor nak menyelesaikan masalah ni dengan reaction toward the ball? Apakah orang kata apa solusi sekiranya Selangor ingin bermain macam ni? Bagaimana mereka nak mencari striker mereka seperti Aaron dan sebagainya? So benda tu akan still lagi menjadi persoalan lah. Sebab apa? Sebab gerakan dah lawa tapi sayang final attempt ataupun final passing dari segi delivery ball tak ada orang yang nak receive. So apa yang boleh saya simpulkan, Selangor kemungkinan perlu arahkan Aaron untuk lebih mobile di bahagian hadapan. Bermaksud Aaron boleh mencari ruang yang lagi bagus untuk menerima bola dan dia perlu menggunakan fizikal yang dia ada untuk beat pertahanan lawan. Sebab apa? Sebab saya tengok bila dia kena man marking, dia tak boleh nak buat apa sangat. Begitu juga dengan Daniel Asri dan sebagainya. Kalau nak main hantaran-hantaran tinggi, saya tak rasa Selangor boleh bermain dengan baik sebab mereka tak ada player yang boleh memenangi era duel dengan baik lah kalau melihat daripada segi sudut fizikal. So benda tu yang Selangor kena perbaiki. Dan dalam pada masa yang sama, Selangor juga kena perbaiki daripada segi backline mereka. Mereka bermain dengan high line. Saya boleh puji dalam 89 minit ataupun dalam overall game memang boleh dikatakan 90% Yazan dan juga Shahrul Nazim bermain dengan baik. Apabila berlaku counter attack, maka akan terlibat situasi 1v1 antara Shahrul Nazim dan juga Kepa Sherman dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku dalam 1v1 punya situation, Shahrul Nazim boleh belajar untuk lebih tenang dan lebih bagus daripada segi composure lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat mistake yang dilakukan oleh Shahrul Nazim semalam agak soft tetapi boleh diberikan penalti. So orang kata apa, main lawa tetapi still lagi clumsy. Antara dia mistake yang small tu, yang kecil tu menyebabkan pasukan lawan dapat penalti. So Shahrul Nazim mungkin boleh untuk perbaiki lagi daripada segi decision making yang dia buat dan juga boleh perbaiki dari masa ke semasa. Dia muda lagi, saya percaya yang dia boleh buat. Tapi overall game dia dah bagus, cumanya mistake kecil lah dia perlu elakkan sebab banyak kali dah dia buat, bukan sekali sekala kan. So benda tu dia perlu perbaiki. Dan kalau kita lihat lagi kepada kelemahan Selangor semalam, waktu first half mereka gagal manfaatkan peluang macam yang saya cakap tadi. Lepas tu hujan lebat, memang kita tak boleh nak buat apa. Dan mereka punya kelemahan lagi kalau kita lihat pertukaran yang dilakukan. Apabila Alex keluar, kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Selangor ni banyak expose daripada segi covering defense. So tak ada orang yang cover bahagian tengah untuk lebih kepada backup kepada Yazan dan juga Shahrul Nazim. Tu kita boleh nampak transisi yang dimainkan oleh Seri Pahang nampak lebih better di second half dengan counter attack dan juga dengan direct and long ball. So benda tu yang perlu dinampakkan lah. Dengan kemasukan Orozco, boleh saya katakan dia lebih kepada advantage dari segi situasi set pieces sahaja, tetapi dari segi gameplay dia agak kurang. Dan juga untuk Brandon Gunn, walaupun dia menjaringkan gol penyamaan, tetapi kita boleh tengok yang Brandon Gunn dia tak boleh nak step up the game. Apabila pasukan Selangor berjaya untuk mencipta 1-2 passing di bahagian tengah, kita boleh nampak bila dapat bola kat Brandon Gunn, dia cepat hilang bola dan banyak membuat decision ataupun passing yang agak clumsy. So benda tu pun perlu diperbaiki lah. Dan kalau kita lihat kepada Aaron ni juga, Aaron pun kena step up sebab tak ada orang backup dia dan sebagainya. Dia kena pandai cari ruang, pandai cari space dan sebagainya sendirilah. So Aaron better improve lah gameplay sebab anda adalah import yang boleh dikatakan mempunyai rekod yang baik di Colombia. Kalau cepatlah adapt untuk orang kata apa Liga Malaysia ni. Itu untuk pasukan Selangor. Kita masuk untuk pasukan Seri Pahang. Untuk pasukan Seri Pahang, apa yang boleh saya katakan untuk game ni, pasukan Seri Pahang bermain dengan defense yang bagus. Mereka compact dengan back five yang solid. Mereka tak bagi ruang untuk penetrate. Mereka punya area duel bagus dan mereka punya hantaran and long ball punya direct menggunakan Kepa Sherman di hadapan pun bagus. Yang mana Kepa Sherman berjaya untuk bermain dengan baik. Tetapi apa yang menariknya adalah di second half, apabila Alex keluar, kita boleh nampak yang transisi Kepa, orang kata apa,
transisi dari counter dan juga direct long ball ni, pasukan Seri Pahang lebih efektif, yang mana mereka pressure dua centre back pasukan Selangor iaitu Yazan dan juga Syarul Nazim, yang mana Bakiuddin berjaya untuk melakukan press. Dia memberi bantuan kepada Kepa Sherman. Kalau kita lihat first half Kepa Sherman sahaja kan, tetapi di second half mereka letak Bakiuddin sekali. So Bakiuddin memang overrated pula, maafkan saya, Bakiuddin memang underrated kan, underrated gila. Gameplay dia memang menawan, memang cun melecun. Memang saya suka tengok dia daripada segi body fizik dia, body language dia kan, walaupun kecil tetapi dia boleh untuk lenggang-lenggokan. Memang syok tengok dia main. Beberapa game ni Bakiuddin bagi saya antara player yang menyelah lah untuk pasukan Seri Pahang. Dan untuk Brundo untuk game Seri Pahang, bagi saya dia pun positif. Dia berjaya memainkan peranan yang penting. Saya suka Brundo. So overall bagi saya Seri Pahang bermain dengan defense compact, counter dan juga long ball yang bagus, direct gameplay yang bagus. Mereka tahu kemampuan mereka, so mereka buat apa yang mereka termampu sahaja. So tactically memang nampak lah yang Seri Pahang berjaya untuk menetralkan ball position pasukan Selangor dan menyebabkan pasukan Selangor mengalami kesukaran untuk masuk ke dalam D-box dan melakukan percubaan yang lebih berbahaya, dan juga dibantu dengan faktor cuaca, yang mana pada akhir hujan lebat terguruh yang tak diberhentikan oleh ref. Saya pun pelik kan, sampai habis game lah hujan tu kan. Benda tu juga menjadi faktor lah kan, padang dah macam paddy field lah sebagainya. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.